أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian mingguan kita, iaitu pada setiap hari Jumaat, yang mana seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan kitab kita, iaitu kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Yang mana kitab kita ni kita buat secara online, pengajian online. Sebelum daripada ini kita buat pada pukul 8.30 pagi. Sebelum ni kita buat 8 suku pagi. Jadi kitab kita ni dah kita buat pengajian secara online ni pada, tak silap, pada bulan 11 pada bulan 11. Jadi sekarang ni dah bulan 4, lebih kurang hampir 5 bulan kitab kita ni. Jadi kitab kita ni dah sampai setengah, tak silap, dah sampai setengah. Mungkin insya-Allah kalau tak ada arah lintang, insya-Allah kitab kita ni dijangka khatam pada akhir hujung tahun ni, insya-Allah. Baik. Jadi untuk bulan Ramadan ni, alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menjalani puasa, ibadah puasa, dan juga dapat kita bersama-sama bertadarus, dan juga dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu. Baik. Jadi kita bulan puasa ni kita memperbanyakkanlah ibadah kita, lebih-lebih lagi ibadah fardu ain kita. Ibadah fardu ain kita. Contoh seperti kita belajar. Belajar ni kalau ada peluang pada bulan Ramadan kita belajar. Memanglah
Kita kata kita baca Quran. Tadarus tu rasa sayang nak tinggal, betul. Tapi kalau boleh biar kita seimbang. Kalau boleh kitab ni biarlah seimbang. InsyaAllah Haji Kamal Zaman. Jadi seimbang tu maksudnya kita belajar fardu ain tu jangan kita tinggal. Sebab kita belajar tu dapat pahala juga. Dia pahala kita tu dia lebih lagi daripada kita tadarus Quran tu, memang betul. Contoh kalau bulan Ramadan ni, kita memperbanyakkan baca Quran, sedekah dan sebagainya. Jadi baca Quran tu maklum. Kita tadarus sehari 1 juzuk ke, tak kira. Tapi bab belajar benda fardu ain kita jangan tinggal. Tak kira belajar dengan siapa-siapa pun. Kalau boleh kita istiqamah lah. Kalau boleh kita istiqamah macam biasa. Sebab benda belajar fardu ain ni dituntut bagi kita. Tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf tu wajib kita mempelajari ilmu fardu ain. Baca Quran macam biasa juga. Jangan kita tinggal. Di luar bulan Ramadan pun kita baca Quran. Cumanya dalam bulan Ramadan sendiri kita lebihkan baca kita. Kita lebihkan baca Quran kita tu. Kalau di luar bulan Ramadan, katakan 1 hari setengah juzuk atau 1 juzuk. Dalam Ramadan kita lebihkan. Kalau boleh dapatlah kita khatamkan Quran tu dalam masa sebulan, insya-Allah 30 juzuk. Baik, tu kita cerita sikit lah tentang kelebihan bulan Ramadan. Baik, insya-Allah kita macam biasa kita masuk kitab kita. Hari ini kita akan baca pada muka surat 25, iaitu sifat hayat. Muka surat 25. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-10, hayatun. Artinya hidup. Jadi kita dah bahas hidup di sini dengan makna penghidup. Dobit situ. Hidup dengan sini di sini dengan makna penghidup. Penghidup. Hidup dengan makna penghidup. Jadi betulkan sedikit pada hidup tu dengan makna penghidup. Adapun hidup itu dipanggil takluk dia. Hidup ni, penghidup tu kena pada diri. Kena pada sifat hayat. Sebab tu kita kata penghidup. Kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita, nescaya kita boleh melihat sifat penghidup Allah Ta'ala. Boleh kita lihat. Adapun Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup. Hidup tu dia katakan jaksa dia. Bukan takluk. Sebab dalam sifat hayat dia tidak ada takluk. Dia tidak ada takluk seperti sifat-sifat ma'ani yang lain. Wal hayatu ma bi syai'in ta'allaqat. Dia tidak bertakluk di atas sesuatu perkara. Dia tidak ada kerja buat dia. Kita kata sifat hayat ni dia tidak ada kerja buat dia. Dia hanya cuma untuk mengesahkan. Kita tengok dalam kitab tu nanti dia bahas. Jadi hidup di sini dengan mana penghidup. Tulis situ. Hidup dengan mana penghidup. Tengok. Huraian sifat yang ke-10, hayat artinya hidup. Dengan mana penghidup. Kita belajar ilmu tauhid dalam bulan puasa ni letih sikit tuan-tuan. Perempuan, ayah yang ada sekalian. Dia tauhid ni dia letih sikit, banyak guna akal. Tapi tak apalah, kita belajar ni di awal pagi. Alhamdulillah. Lepas daripada kita sahur, kita semayang subuh tadi, lepas Quran tadi, kita terus baca, kita terus belajar kitab tauhid. Kitab tauhid ni dia agak letih sedikit dalam bulan puasa ni, sebab kita banyak menggunakan fikiran kita. Kita banyak berfikir. Tapi tak apalah.
Apabila kita banyak berfikir tentang, banyak kita fikir tentang ilmu, maka pahala kita makin besar. Apabila kita belajar satu-satu ilmu yang payah, maka kita menghayatinya, maka kita dapat pahala yang besar. Ini tak sama kita dapat satu ilmu tu dengan mudah, dengan kita mendapat satu ilmu tu dengan payah. Dia tak sama. Dia dengan kita dapat ilmu dengan payah tu, dia pahala dia banyak. Sebab apa? Sebab kita makin berfikir. Kita banyak berfikir. Baik, habis. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wajib pada syarak pula. Wajib syarak lah. Ni jangan terlupa kita punya tauhid ni. Baru tinggal seminggu, rasa macam 2 minggu dah tinggal. Tauhid sebab bulan puasa ni kita buat seminggu sekali. Sebab tu kita rasa lama tu. Padahal minggu lepas kita dah baca dah. Hari Jumaat minggu lepas. Ni dah tinggal lama ni. Rasa macam lama tak ngaji dengan ustaz. Rupanya seminggu sekali. Saya minta maaf untuk bulan Ramadan saya kurangkan sedikit pada waktu malam tu. Sebab kerana saya ada pengajian. Saya pun ada belajar juga. Untuk bulan Ramadan sahajalah. Untuk bulan Ramadan sahaja. Kelas kita berubah. Baik, kata musannif, wajib pada syarak pula. Wajib apa tu? Atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut mukallaf, kita dah maklum di sisi kita. Mukallaf iaitu orang yang berakal, lagi pula yang baligh. Lagi pula yang baligh, lagi pula berakal, lagi pula sampai seruan dakwah. Kita panggil mukallaf. Asal mukallaf, kalau pengertian mukallaf dari segi lughah, dari segi bahasa, mukallaf ni dipanggil isim maf'ul. Seseorang yang diberatikan akannya. Seseorang itu ditaklifkan, diberatikan akannya. Dipertanggungjawabkan. Orang itu macam kat taklif juga. Saya ditaklifkan. Saya pakai kitab Jawi. Ajar orang ini tak ada. Dia pakai kitab Rumi. Tolong saya minta maaf, saya pakai kitab Jawi. Habis. Baik. Wajib pada syarak pula. Atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Oleh mengetahui. Mengetahui di sini dengan mana? Belajar usaha sehingga mengetahui. Belajar tu usaha kita sampai tahu. Belajar tu kita usahakan sampai kita tahu. Kalau tak tahu, belajar lagi. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayat. Ada di Allah Ta'ala tu satu sifat hayat. Apa erti sifat hayat? Ni tengok dia terjemah. Artinya penghidup. Artinya penghidup. Allah hidup dengan sifat penghidup. Allah hidup dengan sifat penghidup. Kena pada diri sifat. Bila sebut kata penghidup, kena pada diri sifat. Kalau kita kata hidup, semata-mata hidup, itu kena pada jaksa dia. Jadi kita kata Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup. Ibaratnya kita ni, Allah Ta'ala Allah Ta'ala dia hidup dengan sifat penghidup. Kita hidup dengan kita bercakap gitu tak? Kita hidup dengan
nyawa kita, dengan sebab ada roh kita. Kita hidup manusia ni dengan ada sifat roh kita. Ada roh kita. Ada roh. Tu dia. Baik. Artinya penghidup. Baik. Iaitu sifat penghidup tu. Ni. Apa dia sifat penghidup? Satu sifat yang ada ia sifat penghidup tu pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat hidup ni dia katakan ada pada zat Allah Ta'ala. Jangan cakap menumpang, tak tepat. Kalau kita kata zat Allah Ta'ala tu, sifat hayat tu menumpang pada zat Allah Ta'ala, itu tak tepat. Kalau menumpang, soalan kata berhajat. Kalau kita kata sifat hidup itu menumpang pada zat Allah Ta'ala, soalan kata dia berhajat. Maksudnya zat datang dulu, kemudian baru sifat hayat datang. Bukan maksud begitu. Bila sebut kata sifat hayat itu ada di zat Allah Ta'ala, dia dah mahir sekali dah. Sifat hidup dan sifat hayat dan zat Allah Ta'ala itu datang sekali. Tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Tidak ada terdahulu dan tidak ada terkemudian. Kata Tok Guru Haji Saleh, dia kata dia main sekali tu dengan jodoh dia. Kata Tok Guru Haji Saleh, jodoh dia dah zat dengan sifat tu main sekali. Baik. Artinya penghidup iaitu satu sifat yang ada ia sifat itu pada zat Allah Ta'ala. Ada tu di zat Allah Ta'ala. Baik, habis. Dengan ada sifat itulah. Kalau belajar bahasa Arab, yang panggil khabar muqaddam. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Tulis itu. Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup. Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup. Dobek situ siap-siap. Apa maksud hidup? Dia tafsir pula. Tidak mati. Tidak mati tu dipanggil hukum istihalah. Allah Ta'ala tidak mati. Allah Ta'ala tidak mati. Itu dia. Itu dipanggil hukum istihalah. Ya, betul. Jamidah. Itu dia. Baik. Dan hidup Allah Ta'ala itu, ni kita nak bahas. Jadi orang tanya kita esok, Allah Ta'ala itu hidup dengan apa? Dia hidup dengan roh ke? Dia hidup dengan roh qadim ke? Kita pun roh juga, tapi kita roh baru. Roh Allah Ta'ala itu roh qadim ke? Ada pertanyaan. Dan tu dipanggil waw isti'naf lil bayan. Soalan kata ada orang tanya musannif. Musannif. Allah Ta'ala tu hidup dengan apa? Hidup dengan roh qadim ke? Jadi ada pertanyaan soalan. Tapi tak tulis kat sini. Sebab kita maklum, dipahami daripada kata, pertanyaan tadi tu datang daripada dan. Dan tu kita kata ada pertanyaan situ tu. Dia asal daripada terjemahan kitab bahasa Arab. Tuan-tuan, dia sebenarnya kitab Jawi kita belajar ni kebanyakan diterjemahkan daripada bahasa Arab. Sebab tu dia terjemah ia, akan dia, nya. Banyak tu. Oleh dia, akan dia, hal keadaannya. Lepas tu ada nya belakang tu. Itu semua dia terjemahkan di dalam daripada kitab bahasa Arab. Kemudian diterjemah tu secara harfun biharfin. Diterjemah dengan satu persatu. Tengok.
Itulah uniknya kitab Jawi. Uniknya kitab Jawi. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan ruh. Jadi hidup Allah Ta'ala tu bukan dengan ruh. Bukan dengan ruh. Sebab maklum di sisi kita, ruh-ruh ni, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila sebut nyawa itu maksudnya ada roh. Bila ada roh pasti akan mati. Maka Allah Ta'ala kalau kita kata ada roh, maka dia akan mati. Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu ada roh. Sebab roh tu menunjuk di atas makhluk. Roh itu menunjuk di atas makhluk. Baik. Dan jika roh itu qadim sekalipun, walaupun kita kata roh tu qadim, kita kata roh ni sejak azali lagi ustaz, pun mustahil juga. Tak boleh berlaku juga. Walaupun kita kata roh tu qadim sekalipun. Sebab kita maklum, bila ada roh, dia pasti akan mati. Dia bila sebut roh, dia tidak bercerai tanggal dengan kematian. Bila ada roh ni, dia tak boleh berpisah keduanya. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab apa boleh kata tidak boleh ada roh, walaupun roh itu qadim sekalipun? Kerana tengok, jikalau hidup ia Allah Ta'ala dengan roh, ini dipanggil fardu takdir. Jika zaman, bila sebab dia kata dalam Quran, dalam kitab Tauhid, jikalau. Kalau kita jumpa dalam kitab Tauhid ada jikalau. Kalau bahasa Arab, lau tu. Kalau kita jumpa dalam kitab ada jikalau, itu dia nak buat andaian pada kita. Walhal bukan hakikat sebenar. Jadi jikalau tu nak bagi faham pada kita, nak untuk kita memahami lagi. Jikalau ni dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil fardu takdir. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil kita buat andaian. Kita buat andaian. Tu dia. Baik. Kerana jikalau hidup ia Allah dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadi kamun muttasil pada zat. Kalau lah kata ada roh, maka itu dikatakan dikatakan Allah Ta'ala itu dia jadikan muttasil pada zat. Apakah muttasil? Bilangan yang berhubung pada zat. Soalan kata ada satu lagi iaitu roh, dia berhubung dengan zat pula dah. Tak boleh. Kita ni memanglah berhubung. Nyawa kita, roh kita berhubung dengan jasad badan kita. Sebab tu yang kita kata kat sini, kita kata tengok, kita kata zat Allah Ta'ala itu, kalau kita kata zat Allah Ta'ala itu dia ada kamu muttasil pada zat. Maksud kalau kita kata Allah Ta'ala tu dia ada sifat hayat, tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala tu ada roh, walaupun roh qadim, kita kata gitu. Bila kita kata Allah Ta'ala ada roh qadim dalam zat dia, maka itu dipanggil kamun muttasil pada zat. Bilangan yang berhubung pada zat. Dia ada bilangan situ. Satu zat, satu roh. Itu tak boleh berlaku. Itu perkara yang mustahil pada akal. Itu satu.
Atau dikatakan jisim. Atau kita panggil jisim. Apa jisim? Yakni benda-benda yang diterima bahagi. Jisim ni kita boleh terima bahagi. Contoh kita kata gini. Ni. Mana? Ni. Kita kata ni. Ni dia boleh panggil jisim. Sebab apa? Dia boleh terima bahagi. Kita boleh potong 1, 2, 3. Nampak tak? Dia boleh terima bahagi. Kalau jisim ni, paling kurang dia mesti ada 3. Dia mesti ada panjang, ada lebar, dia ada kedalaman. Itu dipanggil jisim. Sekurang-kurang jisim. Dia ada panjang, ada lebar, ada kefahaman. Pemahaman lah dah. Panjang, lebar, ada kedalaman. Kita kata boleh hiris. Itu panggil jisim. Sebab tu dia kata, dikatakan jisim, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Itu panggil jisim. Maka iaitu. Yang mana? Maka iaitu hidup dengan roh tu. Maka iaitu kita kata hidup dengan roh. Ataupun kita kata jadikan mutasil tu. Dia tak ada takluk, dia tak ada kerja buat. Dia hanya untuk mengesahkan sahaja. Nanti depan tu ada, jangan risau. Depan tu ada. Kenapa dia sifat ayat tu dia ada dia tak ada takluk. Cuma dia nak mengesahkan. Depan tu ada nanti ajaran ajar rayu, saya tak jawab sekarang. Depan tu ada nanti. Dalam kitab tu ada. Sekejap kita jawab. Depan tu ada. Maka iaitu hidup dengan roh tu. Bila sebut kata hidup dengan roh, itu tu batil, itu palsu. Itu perkara yang mustahil. Palsu tu pada bicaraan wahdaniyat. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang lepas kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Jadi maklum, bila kita kata Allah Ta'ala tu dia bila kita kata Allah Ta'ala tu dia tidak ada kam muttasil pada zat, dalilnya kita tengok pada sifat wahdaniyat. Kita maklum, Allah Ta'ala tu dia tak berhubung dengan satu-satu zat yang lain. Kam muttasil, dia tidak ada bilangan yang berhubung dengan perkara yang lain. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu ada roh di zat dia, maka roh itu dia berhubung dengan zat. Itu namanya kam muttasil pada zat. Itu perkara yang mustahil bagi Allah. Dan juga dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Kita tengok dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dalil akli. Bersalahan Allah Ta'ala akan perkara yang baharu. Tiba-tiba dia berhubung dengan nyawa. Itu perkara yang baharu. Maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkara yang mustahil. Itu sebab tu dia kata, itu telah disebutkan dalil-dalil yang nyata di sana. Pada masalah sifat mukhalafah dan sifat wahdaniyat. Boleh kita tengok yang dulu. Baik, habis. Dan sifat hayat itu. Ni bawa dia tanya ni. Boleh bertanya ni. Kemudian orang tanya. Musannif. Ada dan itu. Musannif. Sifat hayat ni ada takluk ke tak ada takluk? Ni bawa tanya. Tengok. Dan. Bila dan tu dia panggil waw istiqnaf lil bayan. Waw permulaan untuk menyatakan perkara,
soalan yang ditakdirkan. Soalan tu kita andaikan sahaja. Tapi tak ada sebutlah andaian soalan tu kat sini. Cuma kita faham daripada akal kita. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya, bagi sifat hayat tu tak ada apa? Ta'luk. Dia sifat hayat dia tidak ada tugasan ajar rayu. Dia tidak ada kerja buat, dia tidak ada tugas. Habis tu dia ada apa? Hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain jua. Apa maksud dia? Ni tengok contoh kita ni. Kita ni kita makhluk dulu baru nampak sifat Tuhan sekejap lagi. Tengok kita ni. Sifat roh kita ni, duduk dalam badan kita, nyawa kita ni, roh kita ni, sebagai dipanggil, betul, sama tu sifat. Roh kita ni dipanggil hanya sebagai untuk mengesahkan kerja buat perbuatan kita yang lain. Contoh kita. Contoh kita angkat. Saya angkat satu benda. Saya angkat. Bila saya angkat barang tadi tu, kita angkat dengan sifat kita punya tenaga kita. Tapi tenaga kita tu tak dapat tidak, mestilah dia kena ada roh. Kalau tak ada roh, macam mana kita nak angkat benda tadi? Dia nak mengesahkan, nak membolehkan sahaja sifat-sifat kita lain tu bergerak. Tangan kita bergerak. Mulut kita bercakap. Mata kita berkedip-kedip. Berkenyit-kenyit. Itu semuanya mestilah kena ada roh. Roh tu sebagai nak mengesahkan, nak membolehkan perbuatan kita lain tu kita buat. Nak membolehkan perbuatan kita tu melakukan satu pekerjaan. Tengok pekerjaan apa kita buat. Pekerjaan saya sekarang tengah bercakap. Memanglah saya bercakap dengan sifat kalam saya. Tapi mestilah dia bersangkut paut dengan, mestilah dia tidak lepas daripada sifat hayat saya, iaitu nyawa saya. Kalau tak ada nyawa boleh cakap ke tak? Tak boleh. Nak cakap macam mana, nyawa tak ada. Dia hanya dipanggil sebagai penggerak. Ibarat dia beginilah. Contoh manusia ni tengok. Kita kata kita ada chief manager. Jadi chief manager ni, plan dia semua ada kat dia. Pagi ni kita ada apa? Kita kata kita ada chief. Jadi dalam satu syarikat tu dia ada chief seorang. Penggerak kita kata. Penggerak dia tak buat kerja mana pun. Tapi bila dia jadi ketua tu, dia bagi tahu, okey, kawan ni ada kerja dia masing-masing. Yang ni tolong bagi tahu je. Kalau chief tak ada, maka yang lain pun tak bergerak juga. Ibarat dia gitu. Macam tu juga kita kata sifat hayat. Apabila sifat hayat tak ada, maka macam mana Allah Ta'ala tu nak kata Allah Ta'ala tu menggerakkan dengan sifat kudrat, menghidupkan dan mematikan. Cumanya melalui mesti sifat hayat. Sebab tu kita kata dia tidak ada takluk. Dia nak mengesahkan, nak membolehkan saja. Yang lain tu nak membolehkan, nak mengesahkan, nak membolehkan zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab tu kena ada sifat hayat. Sifat hayat ni, tapi kena ingat, bukan sifat hayat tu datang dulu. Kena ingat, sifat ma'ani Allah Ta'ala tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Dia mai sekali dah. Cuma kita kira dengan akal, kalau tidak ada sifat hayat, maka sifat kudrat tidak boleh takluk. Sifat iradat tak boleh buat,
tidak boleh mentaksis. Sifat ilmu tidak boleh inkishaf. Dia mesti kena ada sifat hayat. Sifat hayat itulah nak membolehkan, nak mengesahkan zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Ibaratnya chief kita ni lah sebagai penggerak. Dia lebih kurang boleh macam tu boleh. Boleh. Sebagai ibu lah. Ibarat chief kita ni sebagai penggerak. Kalau chief kita tak ada ni, habis kita. Ibaratnya kalau main bola sepak. Saya bagi contoh lah sebab saya main bola. Pemain bola main bola sepak ni. Ibarat dia coach, jurulatih. Jurulatih ni lah dia buat apa? Dia buat strategi. Dia buat strategi. Okey, dia buat strategi 4-4-2. Dia buat strategi 4-4-2. Jadi, dia tak main bola pun. Tapi dia nak menggerakkan. Dalam padang tu dia tengok je. Orang lain dia apa? Dia buat apa? Soalan dia kena ada. Tapi kalau tak ada coach tu tak boleh jadi. Tak boleh dia nak main bola sepak tu tak boleh tanpa coach. Ibarat dia gitulah. Ya boleh. Boleh ajar rayu boleh. Dia macam ibu lah. Lepas tu dia kena, kalau kita fikir, kalau kita belajar ilmu tauhid, dia kena sebut sifat hayat, ilmu, iradat, kudrat. Itu aturan asal begitu. Tapi dia tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Dia tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Habis itu. Dan sifat hayat itu, tengok, tidak ada baginya, bagi sifat hayat itu takluk. Dia tak ada takluk. Dia tidak ada tugasan. Habis itu, hanya sifat yang mengesahkan. Hanya untuk mengesahkan. Apa maksud mengesahkan? Maksudnya mengesahkan, nak membolehkan. Depan ada. Dan membolehkan. Yang ini mengesahkan pada akal. Dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ni yang lain juga. Apa dia sifat ma'ni yang lain? Sifat kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam. Jadi sifat hayat ni nak membolehkan bagi zat tu bersifat dengan sifat ma'ni yang lain. Tu maksud dia. Habis. Kemudian kita pergi kepada dalil pula. Dalil Dan dalil atas adanya ada Allah. Sifat hayat. Dan tidak mati itu. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu ada sifat hayat dan dia tidak mati? Mana dalil? Ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Kita fikir pada makhluk ini. Kita fikirkan. Macam mana? Tengok. Jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup. Kalaulah Allah Ta'ala tu tidak ada sifat hayat, sifat penghidup. Nescaya adalah ia Allah mati. Mestilah dia mati. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat hidup, mesti lawan dia mati. Dan jika ia Allah Ta'ala mati. Kalau mati lagu mana? Nescaya tak dapat menjadi ia Allah akan makhluk ini. Bila dah mati, macam mana nak menjadikan makhluk ni? Tu kena ingat. Dia mesti kena ada sifat hayat. Sebab sifat hayat ni nak membolehkan zat Allah itu bersifat dengan sifat ma'ani yang lain.
Ni saya dah urai. Dia, kalau musannif, bukan musannif saja, ikut dalam kitab tauhid mana-mana pun, dia sepatutnya kena datangkan sifat hayat. Sepatutnya begitu, Haji Khairul. Tapi dia tidak didatangkan sifat hayat. Takut-takut orang keliru kata, sifat ma'ani ni kena datang sifat hayat dulu. Takut-takut fahaman orang yang baru belajar tauhid, nanti dia ingat, dia ada dua sebab. Yang pertamanya, takut-takut orang salah faham. Kalau orang tengok, sifat ma'ani Allah Ta'ala tu datang sifat hayat dulu. Maksudnya sifat hayat tu hidup dululah. Kemudian baru sifat ilmu, baru sifat iradah, baru sifat kudrat. Takut menjadi kesamaran, kekeliruan pada orang. Bila menjadi kekeliruan pada orang, seolah kata, sifat yang lain tu datang kemudian. Walhal, sifat Allah Ta'ala tu tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Itu satu. Yang kedua, kenapa didatangkan dengan sifat kudrat? Kerana kata ulama, sifat kudrat tu didatangkan kerananya sebab kita ni menjadi. Sebab sifat kudrat ini menjadi. Kita nampak benda yang zuhir dulu. Apa benda yang zuhir? Kita makhluk ni dah ada, nampak tak? Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan. Kita tengok benda yang pertama sekali apa? Allah Ta'ala menjadikan dengan sifat kudrat dia dulu. Sebab tu dia letakkan nombor satu. Soalan kata kita gini. Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Kita tak tilik pada Allah Ta'ala menentukan. Kita tilik pada kata Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Bila kita tilik Allah Ta'ala menjadikan makhluk, yang pertama, sebab tu ulama letak nombor satu. Dia ambil daripada awal ke belakang. Tengok. Lepas Allah Ta'ala menjadikan makhluk, tapi dikaitkan dengan apa? Sifat kudrat, kemudian disusuli dengan sifat iradat. Kemudian orang tanya, Allah Ta'ala jadikan makhluk tu dengan apa? Dengan sifat iradat. Sifat iradat, Allah Ta'ala menghendaki tu dengan apa? Dengan sifat ilmu. Sifat ilmu, Allah Ta'ala tahu tu mestilah berkait dengan sifat hayat. Jadi terbalik. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nampak lagi? Tu dua perkara tadi, Haji Khairul. Sebab dia nampak benda yang zuhir dulu. Allah Ta'ala menjadikan sifat kudrat. Macam kita lah. Ibarat dia gini, Haji Rayu, Haji Khairul. Sini. Kita nak makan nasi. Tiba-tiba orang hidang dah siap dah. Wow, sedapnya pagi ni sahur ni. Ada masak labu, ada sambal ikan ni. Nampak? Kita tengok, nampak tu dulu. Nampak tak? Kita nampak tu dah zuhir. Dah benda siap menjadi dah benda tu. Kita tengok depan mata kita, nampak tu dulu. Lepas tu kita pun tanya. Siapa dia duk masak ni? Nampak tak? Kehendak siapa masak ni? Siapa dia nak masak sambal ikan ni? Siapa dia suruh masak sambal ikan ni? Nampak? Dia pergi ke belakang balik. Nampak? Tu Haji Khairul. Dia pergi ke belakang balik. Kita nampak benda zuhir yang menjadi tu apa? Ikan dah siap dah. Lepas tu kita tanyalah orang. Siapa dia suruh buat? Siapa dia nak buat benda ni? Nak buat kehendak. Saya yang nak buat masakan ikan ni. Dia kat situ dah. Kemudian dia takluk dengan ilmu pula. Apa takluk dengan ilmu? Saya duk malam tadi, duk semalam lagi saya ingat saya nak buat sambal ikan tapi tak buat lagi. Pagi tadi rasa nak buat. Rasa nak buat tu mereka hendak. Saya 2 hari lepas duk fikir nak masak dah sahur kita pagi ni nak makan apa. Tapi tak buat lagi. Duk ada dalam hati je ingat nak buat. Dalam hati terpanggil ilmu. Nampak Haji Khairul? Lepas tu dikaitkan dengan apa? Dengan iradat. Lepas tu pagi ni rasa nak buat, saya pun terus buat. Terus siap. Kita ni, balik-balik tengok ni, kita tengok, dah ada ikan dah. Nampak tak? Kita tak tilik kepada awal-awal lagi dalam ilmu, kita tilik pada benda yang siap dulu.
Sebab tu ulama letak nombor 1 tu. Ni tengok ni. Kalau orang tanya sifat 20, kenapa datang ni? Ada 2 sebab. Ada dua sebab. Tu dia kita maklumlah bila dalam ilmu tu kita tahulah mesti orang hidup. Nampak tak? Satu dia tengok pada benda yang zuhir dulu. Dengan kudrat dulu. Allah Ta'ala menjadikan apa? Menjadikan makhluk. Kita tilik pada tu dulu. Tapi lepas kita tilik tu baru kita fikir, Allah Ta'ala menjadikan ni dengan apa? Dengan kehendak dia. Dengan kehendak dia tu mesti dia tahu dulu. Nampak tak? Semua dia ada, dia cakap tu semua ada. Dia letak sifat 20 tu ada. Bukan sahaja sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu dalam kitab perbahasan besar-besar kitab Arab lah atau apa Haji Khairul. Macam tadilah manusia tadi. Kita tengok dulu. Kita tengok benda yang dah siap dah. Benda yang dah jadi dah. Orang rumah kita masak siap dah. Kita tak tanya. Dalam niat awak ada nak masak ke ikan ni? Dia tak cakap gitu. Dia tak cakap gitu. Oh, lepas awak niat tu, awak kehendak ke? Dia tak cakap gitu. Dia mesti kita cakap, ikan dah ada siap dah. Siapa yang suruh buat ni? Nampak tak? Suruh. Kehendak. Saya rasa pagi tu nak buat dah. Lepas tu dia kait lah dah. Kehendak sebab apa tu? Dulu semalam saya dah niat dalam hati dah. Niat dalam hati mengenai ilmu. Nampak lagi? Nampak je Hairul? Ni bab tauhid tu dia kena teliti situ. Dia kena halusi bab tu. Habis. Dan jika ia mati, dan jika Allah tu mati, nescaya tak dapat menjadi ia Allah akan makhluk ini. Allah Ta'ala tak dapat menjadikan makhluk ini. Sebab apa? Dan iaitu kita kata Allah Ta'ala tak menjadikan makhluk ini, itu batil. Itu benda palsu. Kita kata Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk ini, itu benda palsu. Sebab apa palsu? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ini dah ada dengan pandangan mata kepala kita. Kenapa jadi begitu rupa? Allah, saya dah hurai tadi dah. Kan saya nampak 2 sebab tadi rupa dia. Sifat Tuhan tadi kita beritahu tadi dah. 2 sebab je Khairul. Yang pertama tadi tak mau jadi orang keliru. Takut-takut orang awam keliru kata Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tu datang sifat hayat dulu. Padahal sifat Allah Ta'ala tu tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Dia datang sekali dah. Jodoh dia sekali dah. Kata juga salah. Yang kedua tadi, sifat kudrat tu kita pandang, ulama letak yang pertama sebab kejadian makhluk ni nampak sifat kudrat dulu. Kudrat yang menjadikan. Sebab tu dia tak nombor 1, dia tak lah. Kemudian baru dikaitkan dengan iradat, dengan ilmu. Nampak tak aturan tu? Nampak ke je? Tak faham tak apa, nanti ulang balik. Nanti dengar balik apa yang saya urai tadi. Oh, gitu. Oh, dah kenapa jadi begitu setelah Ustaz jelas. Okey, baik. Terima kasih banyak. Maksud kami dah faham dah. Kenapa jadi begitu. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih ajar hurul ain. Okey, terima kasih banyak. Baik. Tu dia. Jadi makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Sudah ada dengan pandangan mata kepala kita dah. Kita nampak dengan mata kepala kita dah. Tu dia. Musyahadah dalam ilmu tauhid. Ya. Baik, terima kasih banyak Cikgu Hayu. Nasib baik ada orang tolong Cikgu. Yalah dia tak, saya nampak tadi macam nak tanya rupanya dah faham kenapa jadi begitu. Okey. Baik, terima kasih banyak. Banyak orang takwil kan
Mes. Kalau begitu tetaplah dan kejaplah di hati. Bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat menghidup. Tulis itu. Menghidup dengan mana penghidup. Menghidup dengan mana penghidup. Tu dia. Baik. Baik. Terima kasih banyak Haji Khairul. Dia tidak mati. Tu tak apalah. Itulah pengakuan yang sebenar yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala. Itulah yang pengakuan yang sebenar yang muafakat, yang membetuli. Itu muafakat. Yang membetuli dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya. Dia kalau kita belajar sifat ma'ani ni memang ada banyak pertanyaan. Sebab dia agak rumit sedikit. Tak apa, saya suka orang tanya tu, tak apa. Baik. Seperti firman-Nya, firman Allah. Huwal hayyu la ilaha illahu. Huwal hayyu la ilaha illahu. Fad'u mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mu'min. Surah ayat ke-65. Artinya, Allah itu yang hidup. Tidak ada Tuhan melainkan dialah Allah. Maka hendak berdoalah kamu. Berdoa ni maksud minta. Ataupun kita kata beribadat. Berdoa itu dengan mana ibadat ataupun minta. Mintalah kamu, beribadatlah kamu, akannya hal keadaan kamu tu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas. Baginya agama. Jadi kita berdoa tu dengan keadaan ikhlas. Puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Habis itu. Itu daripada terjemahan translate daripada ayat Quran tadi. Baik. Maka nyata di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Allah Ta'ala tu bersifat dengan hayat. Ianya tidak mati. Allah Ta'ala tu tidak mati. Bila sebut tidak mati, dipanggil hukum istihalah. Ajar rayu. Ini ingat. Bila sebut kata ianya tidak mati, itu dipanggil hukum istihalah. Tulis itu. Tak tu panggil istihalah. Tidak, tak. Mati itu panggil hukum mustahil. Habis itu. Wallahu a'lam. Tu dia. Huraian sifat yang ke-11 sam'un, artinya pendengar. Ni panjang lagi ni. Kita sampai stesen kita lah. Buat masa ni kita buat seminggu sekali hari Jumaat pagi. Esok kita sambung kitab fiqah pula pagi esok fiqah. Hari Ahad tasawuf. Kita buat seminggu 3 kali je InsyaAllah lepas raya kita sambung macam biasa balik. Baik. Nanti insyaAllah tersambung lagi. Huraian sifat yang ke-11 sama' artinya pendengar. Ni pun nak kena hurai juga satu persatu ni. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi semua faham Semua faham, jemaah semua. Alhamdulillah. Yelah. Kalau pagi ni rasa berat kepala otak kita tu, kita rasa berat. Itu ujian Allah Ta'ala lah. Maksudnya kita belajar tu mungkin dia penat sikit. Dia penat. Baik. InsyaAllah tersambung lagi pada esok hari, iaitu dalam kitab Mutamus Musalli. Wallahu alam. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم جزاكم الله خيرا كثيرا